Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah ruang dan juga platformnya. Kami bawakan 30 minit diskusi dan juga perbincangan melihat kepada perkembangan semasa di peringkat Asia ataupun di peringkat serantau ini. Kalau diikutkan lebih kurang ada beberapa jam lagi kita nak menuju kepada tahun baru iaitu tahun 2023 dan sudah tentu ini adalah masa yang cukup terbaik untuk yang pertama kita nak lihat kembali, nak sorot kembali perkara-perkara yang penting khususnya kita melihat kepada pemulihan dan juga kemajuan yang dicapai dalam sektor ekonomi dan kemudian kita nak melihat kehadapan untuk tahun 2023 yang menjadi kebimbangan masyarakat global apabila bercakap tentang kemelesetan global pada tahun hadapan. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan dua tetamu yang hebat yang pastinya bersama yang cukup setia bersama dengan Agenda Awani Asia sudah tentu Zhang Hong, wartawan dan juga kolumnis daripada kumpulan media Cina CMG. Zhang Hong ni nama popularnya Satria. Dan seorang lagi adalah Dr. Juwita Muhammad. Dr. Juwita juga adalah daripada pengarah unit ekonomi dan juga perniagaan Ideas. Dr. Juwita juga sentiasalah bersama kami dalam diskusi di platform yang lain. Tetapi untuk kali ini kali pertama Dr. Juwita menyertai Agenda Awani Asia. Terima kasih Dr. Juwita. Tapi kalau boleh terlebih dahulu, saya nak bersama dengan Zhang Hong kerana kita lihat pada tahun 2022 ini sepatutnya ia menjadi tahun pemulihan dan juga kebangkitan ekonomi Asia. Tapi tahun 2022 seolah-olah begitu mencabar bukan saja di China tetapi di seluruh dunia termasuklah di Malaysia. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan baru-baru ini telah pun dimaklumkan tentang dasar sifar COVID-19 yang telah pun dilonggarkan sedikit demi sedikit untuk memberi kebebasan rakyatnya untuk bebas hidup bersama dengan COVID-19 dan juga pembukaan semula ekonomi di China. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan tentang pemulihan ekonomi di China tahun 2022 dan juga unjuran prospek untuk tahun 2023. Apatah lagi apabila dasar sifar COVID-19 telah pun dilonggarkan sedikit demi sedikit. Terima kasih. Saya juga nak menggunakan peluang ini menyampaikan selamat tahun baru kepada semua penonton kami. Dan memang amat gembira kali ini kita boleh menikmati suasana tahun baru secara meriah. Kita boleh keluar untuk bersama-sama makan atau juga pergi shopping atau membeli belah. Semuanya boleh. Kerana saya rasa kalau ini sebenarnya susah dibayangkan pada awal bulan Disember ini. Ketika itu Beijing boleh dikatakan dilanda itu impak pusingan yang pertama selepas COVID-19 tercetus dan hingga begitu cepat, begitu ramai orang sudah terjangkit. Tapi kita pun tak jangka sebenarnya bandar ini boleh baik pulih begitu cepat sahaja. Dan pada minggu ini iaitu pada hari Christmas, kalau di macam Beijing Universal Resort, mereka sudah menerima 25,000 orang pada sehari sahaja. Dan boleh dikatakan sudah baik pulih kepada taraf yang sebelum COVID-19 itu tercetus. Dan satu lagi iaitu pada minggu ini ada satu berita yang baik lagi iaitu kerajaan China sudah mengumumkan kalau pelancong dari luar negara ke China tidak perlu kalau masuk China tak perlu dites atau diperiksa COVID-19 lagi dan juga perlu dikuarantin lagi di hotel. Iaitu semuanya sudah bebas kalau dia sihat. Kerana masih perlu tunjukkan satu untuk bukti, bukan bukti lah, untuk menjelaskan keadaan kesihatan diri kepada custom China punya. Selain itu semuanya okey. Dan kalau bagi pelancong China pun, kerajaan China sudah menggalakkan kita boleh memulihkan pelancongan ke luar negara. Sebenarnya kalau amat menarik iaitu hanya 30 minit selepas berita ini diumumkan dalam platform Ctrip, iaitu satu platform pelancongan yang terbesar di China, macam Booking di luar negara. Dalam 30 minit sahaja kalau pencarian terhadap hotel atau tiket penerbangan ke destinasi pelancongan di luar negara meningkat 10 kali ganda. Kebanyakannya mereka mencari itu untuk cuti tahun baru ini dan juga cuti tahun baru China yang sepanjang 7 hari pada akhir bulan Januari nanti. Saya rasa ini semua sudah memberikan satu keyakinan pemulihan ekonomi kita pada tahun depan. Dan saya juga yakin sebenarnya kalau pemulihan pelancongan China juga akan membawa bencana atau merasa menyentuh sedikit itu
dinamik kepada pelancongan ke berbagai negara lain, khususnya di negara jiran kami seperti Malaysia, Thailand, Indonesia. Mereka dulu menerima begitu ramai pelancong dari China dan juga memberi sumbangan kepada ekonomi tempatan. Dengan pemulihan atau ketibaan lagi pelancong dari China, saya rasa prospek ekonomi kita pada tahun depan akan menjadi cemerlang. Dr. Juwita, seronok bila kita dengar perkongsian oleh Zhang Hong berkaitan dengan bagaimana keyakinan yang disandarkan tentang pemulihan dan juga kebangkitan ekonomi China, khususnya beliau mengambil contoh sektor pelancongan misalnya, bagaimana sektor pelancongan memberi sumbangan yang begitu besar tentang pertumbuhan ekonomi di China. Mungkin pada waktu ini, kalau kita sebelum nak bercakap tentang di peringkat serantau ini, mungkin Dr. Juwita boleh memberi sedikit gambaran di mana sebenarnya kedudukan dan juga unjuran untuk ekonomi Malaysia tahun hadapan, kerana baru-baru ini DOSM ataupun Jabatan Perangkaan Malaysia mengunjurkan ekonomi Malaysia dijangka mula menyederhana beberapa bulan ke hadapan pada tahun 2023. Kalau kita cakap tentang kemelesatan ekonomi global, yang paling ditakut ataupun yang dirisaukan oleh rakyat secara keseluruhannya adalah berkaitan dengan inflasi dan juga kos sara hidup. Bagaimana boleh kita jangkakan dan juga bagaimana kita boleh fahami senario yang bakal berlaku tahun 2023, Dr. Juwita? Jadi kalau kita lihat ekonomi Malaysia dan ekonomi serantau di Asia Tenggara, kita ni agak lebih resilient kalau kita bandingkan dengan ekonomi di Amerika Syarikat dan juga di negara Eropah. Tetapi bila kita lihat unjuran IMF untuk tahun depan, kini telah dikurangkan kepada 2.7%, iaitu lebih kurang 0.2 mata peratusan lebih rendah daripada ramalan IMF yang dibuat pada awal tahun ini untuk pertumbuhan global. Jadi kemerosotan yang akan berlaku pada awal tahun 2023 ini adalah lebih meluas, dan sebagai negara yang terbuka tapi juga negara yang kecil, Malaysia akan menerima kesan kemelesatan ekonomi sedunia ini. Jadi berbalik semula kepada Malaysia, walaupun kadar inflasi kita agak terkawal buat masa ini dengan adanya pelbagai instrumen seperti subsidi untuk barangan penting, tetapi bila kita lihat kalau negara-negara di Eropah dan negara Amerika, sekiranya mereka tidak boleh mengawal kadar inflasi mereka disebabkan krisis tenaga ataupun krisis peperangan, mereka mungkin akan menaikkan kadar faedah mereka dengan lebih tinggi. Jika ini berlaku, terpulang kepada Bank Negara Malaysia sama ada untuk mengikut atau tidak mengikut jejak langkah bank-bank di bank pusat di Eropah dan Amerika Syarikat. Sekiranya kita mengikuti langkah mereka, jadi kadar faedah di Malaysia juga akan terus naik. Dan dengan ini ia akan memberikan impak terhadap para peniaga dan juga isi rumah di Malaysia dalam jangka masa terdekat ini. Dr. Juwita, negara Malaysia ini negara berdagang, walaupun disebutkan tadi kita melihat kepada krisis tenaga dan juga kadar faedah yang dinaikkan di negara barat ataupun selalu dikaitkan tentang krisis geopolitik, walaupun ramai mengatakan yang berlaku di Eropah Timur ataupun di Ukraine, di Rusia itu jauh sekali dengan kedudukan geografinya di Malaysia. Tetapi secara tradisinya apabila negara itu disebut ataupun statusnya sebagai negara berdagang, pastinya ada impak tersendiri. Saya nak kaitkan dengan apa yang disebutkan oleh Zhang Hong tentang pembukaan semula ekonomi khususnya di China. Kita tahu China antara kuasa ekonomi yang begitu besar di peringkat global ini. Bagaimana memberi impak dan juga rangsangan secara terus dengan langkah yang diambil oleh kerajaan China untuk membuka sektor ekonomi mereka terhadap sektor ekonomi Malaysia secara khususnya? Saya rasa saya dapat lihat supply chain di rantau ini boleh berfungsi dengan lebih baik dan aktiviti perdagangan serantau ini boleh berjalan dengan lebih hebat dan lebih lancar lagi. Tetapi di sini kita juga perlu lihat bagaimana negara China boleh membendung krisis COVID mereka di sana, kerana ini juga akan memberi impak kepada perjalanan pelabur masuk semula ke negara tersebut, sama ada daripada Malaysia ataupun dari negara-negara jiran yang lain. Jadi ini suatu risiko jangka terdekat yang kita perlu monitor.
Zhang Hong, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, selalunya penganalisis ataupun pakar-pakar ekonomi di peringkat global ini selalu beranggapan bahawa China sebenarnya berperanan untuk menyuntik ataupun memulihkan persekitaran dan juga ekosistem ekonomi global. Kita tahu tahun 2022 ini begitu mencabar, bukan saja di China tapi di kebanyakan negara. Mungkin pada waktu ini untuk melihat kepada tahun 2023, apa strategi dan juga formula-formula yang disusun oleh kerajaan China untuk memantapkan lagi pertumbuhan, unjuran pertumbuhan ekonomi tahun hadapan, Zhang Hong? Ya, sebenarnya amat menarik ya. Ketika China itu melaksanakan zero COVID atau sifatkan COVID-19, dunia selalu katakan China perlu membuka pintu kerana kalau China selalu menutup pintu akan menjejaskan ekonomi seluruh dunia dan juga akan menjejaskan ekonomi China sendiri. Dan ketika China sudah membuka pintu pada masa ini, kita tengok kalau macam Jepun, kalau macam Amerika Syarikat dan beberapa negara lain, mereka turut mengetatkan itu sekatan terhadap pelancong dari China. Mereka akan mengetatkan lagi testing kepada pelancong dari China lagi. Dan ini sebenarnya kita pun boleh faham dan China masih perlu menghadapi berbagai cabaran pada tahun depan, terutamanya iaitu impan dari wabak itu Omicron ya, selepas kita melonggarkan kawalan wabak. Tapi bagaimana sekarang khususnya melihat pengalaman dari Beijing yang antara bandar besar yang pertama sudah cepat baik pulih dari impak wabak Omicron ini, kita pun boleh dikatakan masih penuh keyakinan dan khususnya sekarang boleh dikatakan di seluruh negara China satu demi satu berbagai bandar yang besar sudah turut mengalami proses ini dan pada masa depan kita perlu menghadapi juga cabaran iaitu di kawasan desa. Kita tahu kalau di China masih mempunyai begitu ramai kaum tani iaitu kira-kira kalau kita selalu katakan kita ada 900 juta orang kaum petani. Dan kalau di kawasan desa, kalau mereka syarat kesihatan awam atau fasiliti perubahan mereka tidak mungkin sebaik branding metropolitan macam Beijing atau Shanghai. Dan ketika impak ini datang ke kawasan desa, sama ada ini boleh kita boleh juga menghadapinya dengan begitu stabil dan juga baik pulih dengan cepat. Ini satu cabaran. Dan satu cabaran lagi iaitu kita sekarang yang menular di China ialah macam varian Omicron atau BF7 atau BA52 sahaja. Tapi kalau sekarang di luar negara sudah ada macam XBB yang penularannya lebih cepat, lebih meluas. Dan setelah kita membuka pintu, sama ada varian yang macam ini akan juga masuk ke China, akan mengekorkan penularan sekali lagi. Ini semuanya nanti kita perlu tunggu dan lihatlah. Memang akan menjadi satu cabaran lagi bagi ekonomi China pada masa depan. Tapi bagaimanapun kita tahu kalau kita mengetatkan kawalan wabak bahkan melaksanakan sifat COVID atau kita sekarang melonggarkan kawalan wabak, membuka pintu lagi, ini semuanya pembuasaian berdasarkan perkembangan terkini. Kita dulu mengadakan tu kawalan pergerakan untuk hidup bersama dengan virus. Kerana virus ini pada masa itu sangat hebat. Dia boleh mengekorkan kematian yang cukup besar. Tapi hingga sekarang, kebetulan sekarang varian Omicron mereka sudah tak begitu bahaya lagi. Tengah masa ini kita mengubahsuaikan kadar kita hidup bersama dengan virus. Kita menggunakan membuka pintu lagi. Dan dengan keadaan ini kita lihat kalau berdasarkan keadaan hingga sekarang masih okey. Memanglah ada juga macam ramai orang pergi ke hospital khususnya warga emas dan mereka mungkin ada orang perlu berbaris hingga cukup panjang untuk menunggu itu bantuan perubatan dari hospital. Tapi bagaimanapun peluang ini merupakan peluang yang baik kerana kita tahu hingga sekarang kalau China pemvaksinan sudah mencapai lebih 90%, khususnya bagi macam kalau warga emas ke 80 tahun ke atas, mereka pun sudah pemvaksinan mencapai lebih 86%. Dan kalau ini menjamin
kebanyakan mereka akan terlindung. Dan satu lagi iaitu sekarang kita sudah ada persiapan yang cukup dalam ICU. Dulu kalau pada tahun 2021 sahaja di ICU China hanya terdapat, kalau sejuta orang, hanya mendapat macam 30 atau 40 katil sahaja. Dengan peningkatan usaha dari kerajaan dan berbagai pihak, hingga sekarang setiap sejuta orang kita sekarang mempunyai lebih 100 katil dalam ICU. Ini juga menjadikan sekarang membuatkan satu peluang yang amat bagus untuk membuka pintu. Bagaimanapun mestilah ada cabaran yang baru pada tahun depan. Tapi saya rasa ini sudah sampai waktu kita untuk membuka pintu, untuk merangsang ekonomi kita. Bukan hanya untuk ekonomi tempatan, juga untuk ekonomi global. Dr. Juwita, kalau boleh saya nak petik apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini dalam pertemuan bersama dengan Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujing, yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan Malaysia dan China bertekad untuk terus memperkukuhkan hubungan baik yang sedia terjalin demi kemaslahatan dan juga kesejahteraan rakyat serta kepentingan bersama. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan pandangan daripada Dr. Juwita, cabaran dan juga peluang yang dihadapi oleh Malaysia China dan bagaimana kedua-dua negara untuk Kuala Lumpur dan juga Beijing ini bersinergi bersama untuk merungkai cabaran-cabaran semasa. Kita pernah bekerjasama dengan cukup hebat dalam sektor kesihatan seperti vaksin seperti yang dimaklumkan pernah dikongsikan oleh Satria sebelum ini. Melihat ke hadapan, sinergi yang bagaimana yang perlu dilakukan oleh Malaysia dan juga China untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran yang baru seperti yang dimaklumkan oleh Zhang Hu sebentar tadi. Doktor. Saya berpendapat bahawa platform sinergi itu sudah diwujudkan dengan adanya ASEAN-China Free Trade Agreement yang akan di-upgradekan lagi di masa akan datang. Jadi kita ada ASEAN plus China FTA nombor 1, nombor 2 dan ini akan di-upgradekan lagi dalam masa terdekat ini. Jadi selain dari sinergi dari sektor pelaburan dan juga perdagangan, saya rasa mungkin untuk tahun ini capacity building dan juga sinergi dalam sektor kesihatan dan juga sektor e-commerce boleh diperkukuhkan lagi. Jadi usaha sama yang boleh dilakukan antara ASEAN dan juga China juga merangkumi kerjasama di platform perdagangan antarabangsa seperti RCEP dan seperti saya katakan tadi ASEAN-China Free Trade Agreement yang mampu menolong rakan-rakan dagang yang lain dengan adanya penurunan tarif dan juga penghapusan instrumen bukan tarif juga di masa terdekat, dan ini mampu menurunkan kos perdagangan untuk semua negara dagang RCEP dan juga ASEAN dan China. Tetapi saya rasa kerajaan perlu memastikan bahawa training dan juga sokongan yang mencukupi diberikan juga kepada peniaga-peniaga kecil kita, SME kita untuk bagaimana untuk menafsir cara-cara untuk mengira formula rules of origin sebagai kriteria untuk memanfaatkan free trade agreement dan juga platform-platform yang sedia ada ni. Dr. Juwita, selain daripada kita melihat kepada sinergi antara Malaysia dan China, mungkin juga boleh dikongsikan usaha sama yang boleh dilakukan negara-negara di peringkat serantau ini. Kerana kita tahu untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi, hubungan diplomatik ataupun hubungan di peringkat antarabangsa itu juga cukup penting. Jadi di peringkat serantau ini, apa usaha sama yang boleh dilakukan untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi dan juga kerjasama yang perlu dilakukan untuk rakyat, bukan saja rakyat Malaysia dan juga China, tetapi rakyat di peringkat serantau ini? Dengan adanya pertumbuhan ekonomi digital yang agak hebat disebabkan ataupun berpunca daripada waktu pandemik ini, saya rasa perlu adanya kerjasama serantau dengan ASEAN juga dan China untuk memperkukuhkan lagi talian perdagangan e-commerce kita, e-commerce atau perdagangan secara digital ini. Buat masa sekarang ni Malaysia dan China telah ada pun free trade zone digital dan ini melalui G2G dengan syarikat Alibaba dari China. Zahor, mungkin yang terakhir sekali boleh dikongsikan lebih kurang dalam 3 minit akhir ini.
tahun 2023 sudah tentu apa sahaja yang dilakukan oleh China pastinya sama ada dipuji ataupun dikritik sama ada oleh media antarabangsa, tetapi China tetap dengan visi dan juga misinya untuk melihat kepada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhannya tahun 2023. Bagaimana boleh dipastikan bahawa tadi disebutkan oleh Dr. Juwita tentang sumbangan dan juga peranan yang mungkin juga boleh dimainkan oleh China dalam pertumbuhan e-commerce, dalam ekonomi digital dan juga berkaitan dengan teknologi data misalnya. Secara keseluruhan tahun 2023 untuk prospek ekonomi China, bagaimana boleh kita lihat tentang sumbangan dan juga peranan China bukan hanya untuk China saja tetapi peranan China cukup besar di peringkat serantau dan juga global ini? Ya, saya rasa kalau pada tahun 2023, saya rasa boleh dikatakan kita berada pada satu titik tolak yang bersama. Dan kita boleh dalam bidang tersebut mencapai kemajuan yang setaraf dengan negara barat, negara maju. Dan khususnya kita sudah lihat sebenarnya kerjasama macam ini sudah banyak diperlihatkan di dunia dan mencapai boleh dikatakan pencapaian yang cukup cemerlang. Macam ambil satu contoh. Ketika Piala Dunia kali ini diadakan, ada begitu banyak kerjasama antara China dengan negara-negara di Asia Barat dipertunjukkan kepada dunia, termasuk pemeliharaan macam pertanian di dalam padang pasir dan juga pembinaan infrastruktur di sana, dan juga China juga menyediakan shuttle bus yang menggunakan tenaga elektrik yang dikeluarkan oleh China, disediakan untuk digunakan dan sempena itu Piala Dunia diadakan. Oleh itu, kita lihat sebenarnya sekarang semua negara-negara membangun atau negara maju di dunia ini semuanya amat fokus kepada bidang macam ini, iaitu teknologi yang inovasi dalam tenaga hijau, macam tenaga surya dan tenaga angin, dan juga dalam bidang macam kenderaan elektrik dan juga dalam e-dagang punya. Saya rasa ini merupakan satu peluang baharu bagi kita negara-negara membangun, termasuk China, Malaysia dan juga negara-negara lain di Asia Tenggara. Kita boleh dalam bidang tersebut menjadi sama hebat seperti negara-negara maju. Okey, saya ada 1 minit yang terakhir. Saya nak bagi peluang kepada Zhang Hong dan juga mungkin selepas ini kepada Dr. Juwita. Ucapan untuk melihat kepada harapan meniti sinar untuk tahun 2023. Saya mulakan dengan Zhang Hong dahulu. Ya, saya sebenarnya yang harapan yang paling besar iaitu saya boleh melawat ke Malaysia, ke Kuala Lumpur secepat mungkin. Kerana memang sudah begitu panjang, berapa tahun tak boleh keluar ke China, dan amat rindu kepada macam pemandangan di Langkawi, di Sabah, Sarawak. Oleh itu, dan juga ada begitu ramai kawan-kawan di Kuala Lumpur, di Malaysia. Dan saya juga harap nanti pada tahun 2023 boleh secepat mungkin melawat ke sana, berkumpul dengan kawan-kawan di sana. Kita boleh bersama-sama makan bersama-sama dan cakap bersama-sama dengan cukup seronok lah. Kita juga mengharapkan kedatangan dan juga ketibaan bukan sahaja Zhang Hong dan juga rakan-rakan lain daripada negara China. Sedikit daripada Dr. Juwita untuk tahun 2023, sinar yang kita harapkan yang lebih baik sudah tentu untuk tahun hadapan ini. Dengan pembukaan negara China, saya harap perdagangan antara Malaysia dan China, ASEAN dan China dapat terus diperkukuhkan lagi, dan diharapkan juga supply chain bottlenecks dapat diperbaiki dalam jangka masa yang terdekat ini. Okey, terima kasih Dr. Juwita Mohamad. Dr. Juwita adalah pengarah Unit Ekonomi dan juga Perniagaan Ideas, dan kita juga bersama tadi Zhang Hong, wartawan dan juga kolumnis daripada kumpulan media China CMG, yang mana kedua-dua tetamu pada malam ini berkongsi pandangan melihat kepada apa yang boleh kita unjurkan melihat kepada prospek ekonomi bukan saja antara Malaysia dan juga China, tetapi kita bercakap di pentas di peringkat serantau di peringkat global ini. Saya kira itu saja untuk waktu ini, edisi terakhir untuk tahun 2022. Selamat tahun baru saya ucapkan kepada semua tahun 2023. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.